Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini cikgu nak terangkan cara untuk menyelesaikan homework yang cikgu send di dalam grup. Okey, jadi yang cikgu send untuk homework ni, untuk siapa-siapa yang kurang faham, kurang jelas, boleh tengok macam mana cikgu tunjuk. Okey, yang pertama, cikgu kan ada ajar kamu tentang set. Set. Jadi pemilihan homework ni berdasarkan apa yang cikgu ajarlah. Okey, jadi kita pergi kepada persilangan. Okey, P bersilang dengan R. Untuk P bersilang dengan R. Okey. Kita tengok P dan R. Silap. Kita tengok P dan R. Cikgu akan buat satu-satu. Cikgu akan buat satu-satu. Okey, ini adalah kita punya soalan. Dan akhir sekali, cikgu tengok kepada soalan A. Okey, P bersilang dengan R. Yang pertama, apa yang kita kena buat? Kita tulis dulu set apa yang terlibat. Okey, P. P, apa set yang terlibat? 2, 4, 6, 8. Tulis 2, 4, 6, 8. Lepas tu R. R tu terlibat. Jadi kita tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa yang bersilang dekat sini? Apa yang bersilang dekat sini adalah kita tengok. Apabila P bersilang dengan R, kita cari nombor yang sama yang ada dekat P dan ada dekat R. Jadi, apa yang nombor yang ada? Okey, nombor 2 ada dekat P, ada dekat R. Jadi, bila ada, kita potong dan letak dekat bawah. Ini jawapan daripada segi penulisan. Penulisan. Macam mana daripada segi gambar rajah van? Gambar rajah van. Gambar van lah cikgu tulis. Okey, set pertama cikgu buat bulatan untuk P. Kemudian disebabkan ada persilangan, buruk pula cikgu punya bulatan. P bersilang dengan R. Okey, jadi kita tengok apa yang sama dekat sini. Kita dah cari dia. 2. Jadi 2 ni nak isi kat mana? Isi antara P dengan R, iaitu dekat tengah-tengah ni. Kita isilah 2 dekat situ. Dan nombor lain tu macam mana? Kan kita ada nombor lain. Macam mana tu cikgu? 4, 6, 8. Kan baki untuk P kita ada 4, 6, 8. Kita tulis 4, 6, 8. Macam tu juga dengan R. Dekat R kita ada 1 dengan 3 yang masih belum dipotong. Jadi kita tulis 1, 3. Inilah jawapan untuk A. Ini jawapan daripada segi penulisan. Ini jawapan daripada segi gambar rajah van tu. Okey. Seterusnya. Okey, Q dengan R buat macam tadi. Q dengan R buat macam tadi. Cikgu akan proceed kepada soalan C. Macam mana nak selesaikan kalau ada P, Q, R? Okey, tengok cara cikgu buat. Okey, cikgu buat kat atas sikit. Okey, ni. Okey, mula-mula jangan gelojoh, jangan gelojoh. Kita buat dulu satu-satu. Kita buat dulu satu-satu. P, apa yang ada dekat P tu? 2, 4, 6, 8. Tulis dulu, senaraikan dulu. 2, 4, 6, 8. Q, apa yang ada dekat Q? Okey, kita tulis apa yang ada dekat Q. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Dan akhir sekali R. 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 Okey, kita nak tulis R. 1, 2, 3. Terbanyak pula. Okey. Jadi apabila dia kata P bersilang dengan Q bersilang dengan R, macam mana nak buat? Okey. Jadi cara nak buat dia adalah kita cari nombor yang sama yang ada dekat P, yang ada dekat Q, yang ada dekat R, iaitu nombor 2. P, Q, R. Nombor 2 ada dekat tiga-tiga set. Nombor lain tak ada. Ni contoh nombor P. Ada nombor 4. Tapi dekat Q tak ada nombor 4. Dekat R pun tak ada nombor 4. Jadi tak boleh ambil nombor 4. Nombor 6. Nombor 6 tak ada dekat Q dengan R. Nombor 8. Sama juga tak ada dekat Q dengan R. Jadinya, ini sahaja untuk jawapan dia daripada segi penulisan. Gambar rajah macam mana? Gambar rajah macam mana? Ada yang tanya cikgu. Okey. Okey, tengok. Mula-mula kita dah selesaikan apabila P, Q, R.
Sekarang ni kita nak selesaikan. Kita ambil satu-satu. P dengan Q dulu. Kita ikat dia. P dengan Q. Apabila P bersilang dengan Q, okey, apabila P bersilang dengan Q, kita senaraikan dulu. Okey, ni cikgu buat dekat sini. Apabila P bersilang dengan Q. Sorry laju sikit. Okey, jadi bila P bersilang dengan Q, macam mana kita nak selesaikan? Jadi bila P bersilang dengan Q, kita cari apa yang sama dekat P, apa yang sama dekat Q. Ada dua. Ada dua. Bila ada nombor 2 dekat sini, kita tulislah 2. Nombor lain ada tak? Tak ada. Jadi tak ada, biarkan kosong. Okey, selesai. Nombor 4 ada dekat P, tapi nombor Q tak ada nombor 4. Sama juga dengan nombor lain. Okey. Kemudian ikat pula P pergi bawa kepada R. Cikgu buat warna lain P pergi bawa kepada R. Senaraikan dulu P ni apa, R ni apa. Okey, P dalam tu ada 2, 4, 6, 8. R ada apa? 1, 2, 3. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh buat? Ni pun nombor 2 juga. Ni pun nombor 2 juga. Jadi tulis je. Tulis je. Nombor 2. Akhir sekali kita pergi kepada Q bersilang dengan R. Okey, tengok macam mana cikgu ikat kat atas tu. Q bersilang dengan R. Okey, senaraikan dulu. Q apa? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. R. R tu apa? R tu 1, 2, 3. Tutup. Jadi dekat Q dengan R dia ada 2. Dia ada 2. Okey, kita dapat 2. Dan dekat Q dengan R dia ada 3. Potong, ada 3 dekat sini. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini macam mana cikgu selesaikan gambar rajah dia. Gambar rajah ni penting. Sebab apa? Sebab ada soalan dia memfokuskan tentang gambar rajah. Okey cikgu buat kat depan. Okey, tengok ni. Disebabkan kita ada PQR, disebabkan kita ada PQR, cikgu buatlah 3 bulatan. Cikgu buatlah 3 bulatan. Okey. Bulatan yang pertama adalah untuk P. Bulatan kedua adalah untuk Q. Bulatan ketiga adalah untuk R. Sekarang ni yang pertama sekali, kita tengok apa yang ada dekat sini. Sebab apa? Sebab dekat tengah-tengah lab adalah untuk apa-apa yang bersilang. Ni nombor 2. Ni cikgu tulis nombor 8. Ni nombor 2. Okey, jadi dekat sini adalah apa-apa yang bersilang. Ada 2, ada 2, ada 2. Jadi kita tulis nombor 2. Jadi dekat bahagian warna merah ni, warna hitam ni adalah untuk apabila P bersilang dengan Q bersilang dengan R, iaitu 2. Ini 2. Okey, kemudian ini untuk gambar P bersilang dengan Q. Untuk P bersilang dengan Q dia dekat sini. Tapi masalahnya dekat sini dia dah ada 2. Jadinya dia dah cover dah. Ini dia still cover P bersilang dengan Q. Dia still cover. Nampak dia di dalam satu oval. Okey, bentuk bola rugby tu. Jadi bila dah ada 2, 2 dah ditulis di sini, tak perlu untuk salin dekat warna biru. Kalau kamu salin juga warna biru dekat sini nombor 2, kamu dikira salah. Sebab apa? Sebab nombor 2 tu adalah unsur dia. Unsur dia jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Kena ngam-ngam soy orang cakap. Okey. Okey. Kemudian, kita fokus lagi kepada P dengan Q. Dekat set P, okey, sekejap kita fokus pula dekat set P, Q ada 2. Jadi bila ada 2 tak perlu dah nak salin. Kemudian P kepada R. P kepada R. Ini yang warna dia, warna hijau ni. Warna hijau ni. Jadi bila P kepada R, dia ada 2. Dia ada 2. Dan 2 ni sudah disalin. Dia macam ni bentuk dia. P dengan R. Nampak? Ni bulatan P. Ni bulatan R. Jadi dekat tengah-tengah ni dia ada 2. Jadi bila dah ada 2 ni dah disalin, tak perlu lagi nak salin dekat sini. Akhir sekali yang warna merah.
Ya, yang warna merah. Apa bersilang dengan apa? Q bersilang dengan R. Ini Q, ini R. Senaraikan dulu. Q tu ada apa? 2, 3, 5, 7. Ni cikgu tulis 2, 3, 5, 7. R. R ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, yang sama dekat sini kita ada nombor 2. 2 dekat Q, 2 dekat R. Q dekat 3 pula. 3 dekat Q, 3 dekat R. Jadi 2 dengan 3. Maknanya nak tulis kat mana tu ni? Apabila Q bersilang dengan R. 2 tu dah ditulis. Tak perlu tulis dah. Sekarang 3 tu yang masih belum ditulis. Sekarang kita tulislah 3. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Jadi, cikgu harap masing-masing boleh nampak. Sekarang kita nak isi pula. Isi pula nombor-nombor lain. Cara nak isi, bila kita ada 3 set dekat sini. Mula-mula, maksud cikgu cara nak isi baki dia dekat sini, kita tengok. Kita tengok setiap P. Mana? Mana P yang terlibat? Ini ada P, ini ada P. Kita tengok kat sini, dekat P, dia ada 4. Sini ada 4, sini ada 6, sini ada 6, sini ada 8, sini ada 8. Jadi kita tulis 4, 6, 8. Ini untuk P. Selesai dah P. Baki untuk soalan P tadi. Okey, Q. Tengok kat sini Q ada dekat atas. Okey. Cikgu tunjuk ni warna biru. Q dan Q. Q di atas dan Q di bawah. Okey, tengok dia kena ada dekat dua-dua tempat. Okey, sini ada 2, sini 2 dah padam. Sini 2 dah padam, ni pun 2 dah padam. Ni 3 ni ada dekat atas, tapi 3 ni dah dipotong. Maksudnya dia dah masuk dekat bahagian ni. Jadi ni 5. Okey, 5 ada. Okey, 5 ada. 7 ada. 7 ada. Jadi yang nak disalin dalam set Q hanyalah 5 dan 7. Kenapa tak boleh salin 3? 3 dah masuk antara persilangan ni. Jadi dekat Q kita salin 5, 7. Itu cara dia. Kita tengok satu-satu. Kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Akhir sekali R. Kita tengok dekat R. Okey, fokus dekat R. Cikgu buat warna hijau. Tengok warna hijau. Cikgu buat warna hijau. Okey, fokus dekat R. Okey, kalau kita tengok dekat R, yang ni R dekat atas, R dekat bawah, satu. Okey, yang ni yang belum dipangkah. Maksudnya yang belum dipangkah, kita salin. Ni nombor 2. Nombor 2 dah dipangkah. Nombor 3 ni dah dipangkah. Jadi walaupun sini belum pangkah lagi nombor 3, yang ni dah dipangkah, tak boleh salin. Maksudnya kamu nak salin dekat sini sahaja, yang ada R sahaja. Jadi nombor 3 tu tak perlu disalin. Sebab apa? Sebab nombor 3 dah dia termasuk di dalam persilangan Q dengan R. Itu cara nak selesaikan. Kamu boleh tengok macam mana cikgu tunjuk dekat depan. Ini adalah soalan di bahagian A. Kalau ada masalah boleh WhatsApp je cikgu. Okey, kemudian cikgu pergi kepada 4. Okey, cikgu pergi kepada 4. Okey, jadi cikgu ambil satu je Cikgu ambil satu je. Okey, yang pertama adalah cikgu nak ambil yang susah sikit. Tentukan pelengkap bagi P dan Q. Okey. Tengok sini, cikgu nak ambil yang banyak sikitlah C. Okey, boleh tengok kat sini Untuk soalan nombor 2, page nombor 2, macam mana nak buat ni cikgu? Ramai yang tanya cikgu soalan. Bagus. Okey, tentukan pelengkap bagi set P dan set Q. Okey, mula-mula, sorry sebab dia lengkuk macam tu. Mula-mula, kita senaraikan dulu apa set semester. Yang ni cikgu dah ada ajar. Boleh tengok balik dekat kelas kita punya recording. Set semester, nombor yang terlibat dekat sini adalah 1 hingga 12. 1, 2, 3, 4. Cikgu salin sampai 12. 8, 9, 10, 11, 12. Tutup. Ini set semester. Fungsi set semester adalah unsur-unsur yang dalam set bawah dia mesti kena ada dalam set semester. Okey, P. Set P pula. P ialah nombor genap. Okey, cikgu tulis P. Nombor genap 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14. 14 sampai sini betul dah dia semua nombor genap. Kita tak boleh ambil 14. Kenapa? Sebab 14 tak ada dalam set semester. Jadi kita kena padam 14, barulah jawapan untuk set P kita betul. Dan Q. Faktor bagi 12. Faktor ni kita dah belajar dekat masa form 2. Apa darab apa dapat 12? Apa darab apa dapat 12? Jadi dekat sini faktor bagi 12. Macam mana nak buat? Okey, tengok cara cikgu nak cari faktor. Cara mencari faktor. Senang je. Okey, sekarang kita nak cari bagi faktor 12. Ada yang tak tahu cara nak buat faktor 12. Bahagikan nombor 1 sampai nombor 10 dengan 12. Nombor bulat kamu bulatkan. Contoh 1 bahagi 12 dapat 12. Maksudnya kita nak dia dapat nombor bulat je. Jadi dekat sini kita dapat faktor bagi 12 yang pertama adalah 1 dengan 12. Okey, lepas tu kita bahagi pula. Cikgu terbalik, maaf. 12 bagi 1. Lepas tu kita buat pula. Jadi dekat sini kita dah dapat apa faktor bagi 12. Yang pertama adalah 1 dengan 12. Kita ambil yang tu. 1, 12. Kita dah ambil kat situ. Nombor 1 dengan nombor 12. Ini cara nak cari faktor. Kemudian kita bahagi pula dengan 2. 12 bahagi 2. Dapat 6. 6 ni nombor bulat. Bermakna faktor dia dekat sini 2 dengan 6. Kenapa cikgu boleh cakap 2 dengan 6? Maksudnya kat sini 2 darab dengan 6 dapat 12. Ada yang tak nampak faktor tu. Kenapa cikgu tunjuk dalam keadaan bahagi? Selalunya bila faktor ni cikgu nak bezakan bahagi ni, faktor tu adalah bahagi. Gandaan tu adalah darab. Okey, kemudian 12 bahagi 3. 12 bahagi 3 kita dapat 4. Jadi 3 dengan 4 ni adalah faktor bagi 12. Kemudian kita buat 12 bahagi dengan 4. Sama dengan 3. Okey, dekat sini nombor 3 dengan nombor 4 kita dah salin kat sini. Jadi tak perlu dah nak salin lagi sekali. Kemudian 12 bahagi 5. 12 bahagi dengan 5. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.4. Kita tak nak ada perpuluhan. Kita nak jawapan yang dalam keadaan nombor bulat sahaja. Jadi kita boleh pangkahkan kat sini. Kita tak nak. Kemudian 12 bahagi dengan 6. Kita akan dapat 2. Jadi dekat sini nombor 6 dengan nombor 2 kita dah salin. Kita dah salin kat mana? Kita dah salin dekat sini. Jadi tak perlulah nak salin lagi sekali. Akhir sekali 12 bahagi 7 dapat nombor perpuluhan. 12 bahagi 8 nombor perpuluhan. 12 bahagi 9 nombor perpuluhan. 12 bahagi 10 1.2 nombor perpuluhan. Kita tak nak nombor perpuluhan. Jadi faktor bagi 12 kita dah dapat dekat sini. Macam mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 6, 12. 4, 6, 12. Itu cara untuk mencari faktor bagi 12. Faktor bagilah nombor macam mana pun, cara dia adalah cara ni sahaja. Okey, kemudian cikgu terangkan. Okey, kita nak simbol pelengkap. Maksud simbol pelengkap adalah P, Q pelengkap. Jadi macam mana nak cari? Okey, tengok kat sini. Tengok kat sini. Mula-mula, ni yang apa yang soalan nak. Ni adalah apa yang soalan nak. Mula-mula selesaikan dulu yang dalam. P berisilang dengan Q. Apakah jawapan apabila P berisilang dengan Q? Cari apa nombor ada dekat P dan Q. Okey, dekat P ada 2. Dekat Q ada 2. Potong. Okey, seterusnya. Dekat P ada 4. Dekat Q ada 4. Potong. Dekat P ada 6, dekat Q ada 6, potong. Dan dekat P ada 12, dekat Q ada 12, potong. Jadi nombor-nombor ni kamu kena potongkan pula dekat set semester.
Kalau sebab apa? Sebab dia bagi set semester tu, maksudnya kamu kena conclude-kan set semester tu. Jadi nombor yang kita potonglah 2, 4, 6, 12. 2, 4, 6, 12. Jadi jawapan untuk simbol pelengkap P bersilang dengan Q pelengkap adalah selain daripada apa yang kita potong dekat set semester ni. 1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. Tutup. Ini jawapan dia. Ah, eh? Ah. Jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Inilah jawapan untuk P bersilang dengan Q pelengkap. Cikgu ambil satu-satu ni untuk kamu rujuk. Cikgu bagi sekali explanation dia. Okey, habis dekat situ. Untuk muka surat A dengan B boleh rujuk yang contoh C cikgu buat. Okey, akhir sekali cikgu nak tunjuk. Dia kata cari persilangan set dan pelengkap bagi soalan-soalan ni. Okey, cikgu akan ambil soalan B dekat sini. Masing-masing boleh tengok soalan B. Oh, ini dia ada B ni sebenarnya kat sini. Cikgu tunjuk kat sini. Ni dia ada B Okey, jadi tengok ni. Cikgu nak kamu tengok betul-betul. Cikgu akan buat dulu A, B. Cikgu akan buat dulu yang ni Cikgu akan buat dulu. Yang ni nombor 1 ni. A bersilang dengan B, dia dekat sini. 1 dan 2. Tapi untuk A bersilang dengan B, selain daripada itu, pelengkap. Kamu kena ambil semua nombor yang luar daripada kotak ni. Dan yang luar daripada cikgu bersilang ni. 7, 4, 5, 8, 3, 6, 9. Kena ambil, kena ambil. Jadi ini adalah ini cikgu tunjuk kat sini Tengok kat sini. Untuk A bersilang dengan B, kita dapat dekat sini. Maksudnya nombor dia adalah 1 dengan 2. Tapi untuk A bersilang dengan B, selain daripada itu, ni jawapan dia. Ini adalah jawapan A bersilang dengan B. Ini adalah jawapan A bersilang dengan B pelengkap. Selain daripada itu. Kita kena ambil nombor 7. Okey, tulis nombor 7. Nombor 4, nombor 5. 4, 5. Lepas tu 8. 8. 6, 9, 3. 6, 9, 3. Cikgu tak susun tu. Ini cara dia. Ini cara dia. Sekarang cikgu teruskan nombor 2. A bersilang dengan C. Cikgu padam cikgu padam. Kalau A bersilang dengan C, ni A. Ni bulatan A, ni bulatan C. Maksudnya dekat sini. Yang dekat kurungan tu adalah 1 dengan 4. 1 dengan 4. Okey, kalau ni adalah apabila A bersilang dengan C. Kalau dia cakap selain daripada itu, pelengkap dia letak. Kamu buat juga ni adalah tanda line ni adalah untuk A bersilang dengan C. Kamu buat jawapan yang selain daripada itu. Ni 7. 7 salin 7. Ini 2, ini 6. 2, 6. Ini 9, ni 3, ni 5. 9, 3, 5, akhir sekali 8. Ni jawapan dia. Tengok cara cikgu selesaikan tu. Ni kalau kat ni dalam kurungan saja, tapi bila cikgu pelengkap luar kurungan. Yang ni dalam. Ini luar. Okey, kalau tak faham lagi tak apa. Cikgu tunjuk untuk contoh C nombor 3. Nombor 3 Okey, tengok. Okey, silap warna. Okey. Nombor 3, B bersilang dengan C. Cikgu buat ni. Ni B bersilang dengan C. Kita nak tak nak, kita kena buat. Kat manakah garisan sepadan dia? Ini B, ini C. Maksudnya garisan sepadan ni kat sini. Jadi kalau dia cakap B bersilang dengan C saja, kita ambil yang belah dalam. Iaitu 1 dengan 3. Kita tulislah 1, 3. Tapi
Kalau dia kata B bersilang dengan C selain daripada itu, kita kena buat garisan tu supaya kita nampak B bersilang dengan C ni. Tapi bila masukkan simbol pelengkap, kamu kena ambil yang selain, belah luar sepadan. Belah luar sepadan. 7, 2, 6. Cikgu buat kat sini. 7, 2, 6. Ini cikgu dah salin. 7, 2, 6. 9, 4, 5, 8. 9, 4, 5, 8. Tips dia, garisan sepadan yang ni belah dalam. Yang pelengkap belah luar. Tu cara dia. Last sekali. Last sekali. Okey, last sekali cikgu buat pakai warna merah. Yang ni. A bersilang dengan B bersilang dengan C. Maksudnya dia duduk tengah-tengah. Apabila A bersilang dengan B bersilang dengan C, dia duduk tengah-tengah. Jadi ni jawapan dia, nombor 1. Jadi ni 1 jawapan dia. Maksudnya ni dalam. Dalam. Dalam sepadan. Sepadan apa? A bersilang dengan B bersilang dengan C. Dalam. Kalau A bersilang dengan B bersilang dengan C, pelengkap. Maksudnya belah luar. Kita kena tulis juga garisan sepadan ni supaya apa? Supaya kita tak confuse. Tapi untuk jawapan dia, lorekkan dia belah luar. Maksudnya nombor yang terlibat apa? Nombor belah luar. 9, 7, 2, 6. Tulis. 9, 7, 2, 6. 4, 3, 5, 8. 4, 3, 5, 8. Inilah jawapan dia. Jadi cikgu harap semua jelaslah. Cikgu hanya sempat untuk ambil satu latihan, satu contoh. Maksudnya satu bahagian untuk homework, satu contoh. Konsep penyelesaiannya semua sama. Takkan lari daripada apa yang cikgu jelaskan. Jadi sampai situ sahaja untuk penjelasan homework. Okey, bagus. Ramai yang bertanya sebab tu cikgu buat tu. Cikgu rekod. Okey, sampai situ sahaja. Assalamualaikum.